A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan sama-sama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi tuan imam, tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat yang bersama-sama dengan kita pada malam ini dan juga yang bersama-sama dengan kita di online insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni kita akan menyambung kembali insya-Allah kisah para nabi daripada Al-Quran. Jadi alhamdulillah, setelah berehat seminggu insya-Allah kita sambung balik, dan kita insya-Allah lepas ni 2 minggu lagi kita akan sambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita berehat jugalah kelas kita ni pada bulan Ramadan insya-Allah. Kita akan sambung balik lepas tu insya-Allah pada bulan Syawal. 1 bulan Syawal, 2 bulan Syawal. Terus sambung insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita sampai kepada kisah Nabi Adam setelah daripada Nabi Adam dan juga Hawa mendekati pokok sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah sampai kepada poin sekarang ni, bila Nabi Adam ni mendekati pokok tu, maka apa yang terjadi? Jadi akhirnya terjadilah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran, kita baca apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi maknanya kata-kata ataupun word-word yang digunakan, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling betul lah, mungkin kita ada dengar banyak kisah-kisah Nabi Adam ni yang sebenarnya tidak ada disebutkan oleh Allah ataupun tidak disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kisah Nabi Adam ni sangat banyak dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran kepada kita semua, kepada manusia semua, sebab kita semua ni adalah Bani Adam, anak-anak maknanya. Bani itu maknanya keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam ni, bila Nabi Adam mendekati pokok tu, jadi Allah Subhanahu wa taala pun berlakulah satu perkara yang disebutkan oleh Allah taala, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Sadaqallahul azim. Jadi perkataan ini ataupun ayat ini ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali dalam Al-Quran, tapi kita pilih ayat ni, iaitu Allah taala sebut apabila Nabi Adam ini telah kita kata tertipu dengan pujukan iblis. Yang kita sebut pada minggu lepas, pada 2 minggu lepas, ialah Nabi Adam ni bukan ada keinginan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walam najid lahu azma. Walam najid lahu azma, makna tidak ada. Allah Ta'ala sebut ni, najid ni kami dapati, lahu padanya, pada Nabi Adam itu azma, keazaman. Makna dia tak ada azam pun, dia tak ada. Jadi kita ni ada dua perkara, dua keadaan. Bila kita ni langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia kadang-kadang kita melakukan satu dosa. Dosa ni tak sama walaupun perbuatan tu sama. Kenapa? Kerana niat tu, kerana keadaan tu. Kadang-kadang ada orang disebutkan oleh ulama, dia buat dosa tetapi dia dengan keazaman nak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang buat satu dosa tetapi dia sedih. Jadi maknanya orang yang buat dosa dalam keadaan ketawa, gembira dengan dosa dia tu. Masuk dalam Facebook lagi, ambil gambar lagi, saya sedang melakukan dosa. Dia tak katalah macam tu, tapi dia kata macam tu lah.
dia pergi konsert ke, dia ambil gambar, lepas tu tunjuk pula kan, saya sedang menghadiri konsert begini lah, konsert yang haram lah, bukan konsert yang halal. Seperti yang berlaku lah kan, kita semua tengok sekarang, ada semua orang tahu kan, bila kita buat dosa, ada orang tunjuk, ada orang tak tunjuk, ada orang sembunyikan, jadi tak sama, dosa dia tak sama. Ulama kata seorang yang melakukan dosa walaupun kecil, tapi dalam keadaan dia gembira ataupun nak tunjuk kepada orang, maka automatically dia akan jadi dosa besar. Jadi apatah lagi kalau dosa itu besar, maka dia jadi akan berganda-ganda lah lagi. Tetapi berbeza kalau seorang tu melakukan dosa kecil tetapi dia sedih dengan dosa itu. Jadi di sinilah ulama ambil iaitu dalilnya Nabi Adam AS dia bukan melakukan dosa ni, sebab Allah Ta'ala sebut sini fanasia. Fanasia tu maknanya dia lupa bahawa dia pernah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Of course lah, semua ni dah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita katakan. Nanti kita akan tengok nanti insya-Allah kalau sempat pada minggu ni ataupun minggu depan, perdebatan. Dia hadis berkenaan Nabi Adam ini ada dua yang sahihnya yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, hadis yang berkaitan dengan perdebatan di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama, insya-Allah kita akan tengok hadis itu nanti. Yang keduanya ialah hadis yang berkaitan dengan kematian Nabi Adam. Masa Nabi Adam nak mati, macam mana peristiwa yang berlaku tu, itu kita akan tengok nantilah. Tapi Nabi Musa ini pernah dalam hujah, dia berhujah lah, berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nak berdebat dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa berkata, kau lah ni yang menyebabkan kami ni semua ni duduk atas dalam apa ni, dalam dunia ni yang susah payah kan dunia susah payah. Kalau nak beli Maggi pun kena pergi kedai kan. Dalam syurga pakai apa dia kata, petik-petik je, rasa nak je tu dapat. Itu jadi maknanya susah lah. Jadi apa jawab Nabi Adam alaihissalam bila dia berkata macam tu, bila Nabi Musa berkata macam tu, macam mana boleh bertemu dua orang tu, bagaimana, di mana dan sebagainya tu, insya-Allah jangan ke mana-mana, tunggu akan datang. Tu kita trailer dulu kan bagi. Jadi kesimpulan dia ialah Nabi Adam alaihissalam ni, dia kata dia sebenarnya ialah Allah Ta'ala sebut fanasia, dia lupa. Lalu walam najid lahu azma, dan dia tidak mempunyai keinginan pun, dia nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia langgar lah perintah Allah Ta'ala tu. Langgar ni, jadi kita ni tak perlulah bincang pula haram ke tak haram. Kalau ikutnya ialah Nabi-Nabi semuanya adalah maksum. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi adalah tidak melakukan dosa, sebab dia maksum. Nabi-Nabi semua maksum. Jadi bukanlah dosa. Ulama yang kata macam itulah maknanya. Sebab apa? Sebab dibuat dalam keadaan lupa dan tidak mempunyai keazaman nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita dalam hidup kita macam itulah, insya-Allah kan, kemungkinanlah kita ni melakukan dosa tapi melakukan dalam keadaan sedih. Sebab apa? Melanggar, bukan nak langgar tapi nak buat macam mana kan. Kadang-kadang kita kata aku ni buat dosa ni tapi aku tak nak ni, tapi ya Allah minta maaf lah, aku buat dosa tapi minta maaf tu. Jadi itulah walam najid lahu azma. Jadi apabila macam tu berlaku, maka berlakulah selepas daripada tu badat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah bagi keduanya sawatuhuma. Sawah ni adalah kita kata ialah kalau ikut asal makna kemaluan lah, makna gitu kan, benda-benda yang dimalukan oleh manusia. Kalau muka tak malu tak, walaupun kita dulu pakai mask banyak kali sangat, lama sangat, kadang-kadang rasa malu nak buka muka. Dululah kan, sekarang ni tak lah. Dulu pakai sejadah lah kan, sekarang dah sampai hari bulan itu dah tak pakai sejadah kan, jadi tak malu dah, tak ada sejadah, contoh lah kan. Tapi sekarang ni ada benda yang kita tu, manusia tu malu, kecuali manusia yang memang tak malu lah. Jenis tak malu tu memang tak malu kan, dia tak pakai apa-apa pun dia tak malu. Itu ada jenis macam tu dah. Tapi asal manusia ni dia malu. Walaupun kalau kita tengok kan makhluk pula, manusia yang jauh daripada manusia lain kan, yang tak pernah jumpa orang pun, dia tetap akan tutup juga kawasan-kawasan tertentu tu. Maknanya dia ada perasaan malu. Jadi perasaan malu tu, kita tu, itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang ada perasaan tu, ada tempat dia malu tu. Jadi itulah dia sawatuhuma. Jadi kawasan mana, part mana yang terbuka dan sebagainya, itu wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala sebutnya fabadat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah bagi keduanya apa yang mereka malukan. Jadi pada masa tu wa tafiqa yaksifani alaihima min warakil jannah, lalu Nabi Adam dan juga Hawa ini pun memetiklah
daun-daun syurga tu untuk menutup. Jadi di sini daripada ayat ini, ada yang kata ayat ni adalah simbolik. Simbolik, bukannya real berlaku, tapi simbolik, nak menunjukkan bahawa manusia ni bila ini satu pendapat lah kata, tapi pendapat yang kuat kata ialah bahawa ni memang betul-betul berlaku, memang betul-betul terbuka auratnya. Aurat ni susah juga kita kata aurat kan, aurat mana, aurat besar, aurat kecil, aurat ni itu macam-macam lah. Sebab tu perkataan aurat ni kadang-kadang, jadi kita kata sawah, dalam Allah Ta'ala sebut sini perkataan sawah. Lalu apabila terbuka sawah tu, satu benda yang memalukan Adam dan juga Hawa ni, lalu keduanya pun mengambil daun-daun syurga untuk menutup ni. Pada masa tu barulah mereka sedar. Jadi bagi orang yang kata ayat ni adalah nak menunjukkan simbolik kepada satu perkara, iaitu bila kita ni melakukan dosa, sebenarnya kita ni manusia lah, kita pada hari ni adalah sebenarnya kita ni sekarang ni sebenarnya adalah terbukanya sesuatu benda yang memalukan kita. Jadi kalau kita buat satu dosa, sepatutnya benda tu adalah memalukan kita. Gitu yang mana. Jadi kalau orang yang buat dosa tu, dia kena sedar bahawa dia sedang melakukan satu benda yang sebenarnya telah memalukan dia. Tapi kalau dia tak rasa malu juga, itu masalah lah. Tak ada benda lagi yang memalukan dia. Seterusnya, selepas daripada peristiwa itu berlaku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Allah Taala berkata, "Alam anhakuma an tilkumas syajarah wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin." Allah Taala pun berkata, bukankah aku dah larang kamu? Allah Taala kata, "Alam anhakuma." Bukankah Allah aku ni melarang kamu berdua daripada pokok tu yang kamu pergi pula tu buat. Jadi Allah Ta'ala pun peringatkan. Jadi mana bila pada masa tu barulah Nabi Adam ingat. Kemudian Allah Ta'ala kata perkara kedua, yang pertama aku dah sebut ni. Yang keduanya wa aqul lakuma innasyaitan lakuma aduwwum mubin. Dan aku dah kata kepada kamu, aku dah beritahu kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh yang jelas untuk kamu. Jadi sekarang ni dua perkara. Yang pertama sekali ialah pengetahuan tentang satu benda tu boleh ataupun tak boleh. Gitu. Jadi dalam dalam syariat kita, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan hukum kita kalau sesuatu perkara tu kita tak tahu. Ini untung orang tak tahu. Oleh kerana itulah baik jangan belajar. Kalau belajar ni susah sebab dah tahu kan, tahu boleh, tahu tak boleh. Ada orang kata macam tu. Jadi baik jangan pergi kelas, baik jangan dengar YouTube mengajar ke kan, baik tengok yang mengarut sikit kan. Tengok TikTok ke sedap sikit kata. Gitu dia kata. Sebab apa? Kalau tahu ni susah. Jawapan dia macam mana? Ginilah ulama kata macam ni. Sebenarnya kita ni dalam agama ni ada perkara-perkara yang memang tidak dimaafkan kalau tidak tahu. Ada perkara-perkara kalau tak tahu tu salah dah. Maknanya perkara apa? Perkara-perkara yang nombor satu ialah benda-benda yang fardu ain. Fardu ain ni bagi kita pula orang Melayu ni biasanya kalau fardu ain ni sembahyang lah, sembahyang puasa zakat haji tu kan, fardu ain. Tapi sebenarnya banyak lagi lebih daripada sembahyang ni. Macam kita kata, ulama-ulama kata macam ni, semua benda yang kita patut buat, yang wajib buat, maka dia adalah apa yang wajib kita buat, maka kita mesti tahu. Gitu. Mesti kita belajar, mesti kita tak boleh, tak diberi kemaafan kalau kita tak belajar. Contohnya, apa yang wajib kita buat seharian kita ialah sembahyang contohnya. Jadi kita wajib tahu tentang sembahyang ni. Kita wajib tahu apa? Bukan tahunya sembahyang wajib, sembahyang zuhur, tapi kena detail. Kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana fardu dan sebagainya. Jadi kena tahu. Siapa yang tak tahu, tak dimaafkan. Sebab apa? Perkara tu wajib dibuat, maka wajiblah diketahui. Ada yang kedua, perkara-perkara kalau kita kata contohlah kata puasa belum puasa lagi, jadi belum masuk puasa lagi, jadi tak wajiblah lagi kita tahu teknik-teknik puasa. Tapi bila nak masuk, kita nak berpuasa, dah sampai ke Ramadan tu, mesti tahulah, semua tahu, mesti tahu apa tentang puasa, yang mana batal, yang mana tak batal, yang mana haram, yang mana wajib dan sebagainya. Perkara kedua, itu perkara pertama yang wajib kita buat. Perkara kedua ialah perkara yang kita nak buat. Dia tak suruh kita buat, tapi kita nak buat. Contohnya menutup aurat itu. Menutup aurat ni wajib apabila kita ni nak keluar daripada rumah. Kalau nak duduk dalam rumah tak apa, tak pakaian, tak pakai apa-apa, tak apa. Duduklah dia kata kan.
Jangan tunjuk ni cucu ada sudahlah, kata. Kita seorang-seorang kata kan, duduk dalam bilik ikut awak lah kan, walaupun makruh tak makruh tu tak apalah, tapi nak katanya ia tak haram. Tapi bila kita keluar je, ataupun ada orang datang rumah, ataupun kita nak keluar daripada rumah, kita nak keluar, maka wajiblah kita tutup aurat pada masa tu. Jadi mana orang yang tak keluar daripada rumah, semua orang kena keluar daripada rumah. Jadi maknanya wajib dia tahu hukum hakam yang berkaitan dengan menutup aurat dan juga itu perkara nombor yang ketiga. Sebagai contohnya, kita ni berjual beli, kita pergi kedai beli barang, kita naik kereta, guna kereta juga sewa beli dan sebagainya kan. Jadi semua hukum-hukum sewa beli, jual dan sebagainya tu mesti kita kena tahu, mesti tahu. Siapa yang tak tahu, tak ada maaf bagimu. Sebab apa? Sebab dah dia nak buat. Kalau awak ni nak tanam padi sendiri, tak apa, nak tanam padi sendiri, lepas tu awak nak tumbuk sendiri, tapi nak cari lesung di mana lepas tu nak beras, nak beli gas di mana? Gas cari kayu api tu dalam hutan tu, lepas tu masak. Kalau nak buat sebenarnya tak apa, lepas tu pergi cari ikan sendiri, terjun dalam sungai, terjun dalam laut tu, pergi tangkap ikan sendiri. Sebab apa? Nak beli kain, kena beli. Kain tak boleh buat sendiri contohnya. Kalau awak nak buat macam tu, tak apa. Tapi mana ada orang buat macam tu sekarang? Jadi semua kena ada jual beli. Bila ada jual beli, kena tahu, mesti tahu, wajib tahu tentang hukum jual beli. Jadi kalau seorang tu nak berjual beli, nak berpakaian, nak keluar rumah, nak pergi mana-mana, maka dia wajib untuk tahu perkara-perkara tu. Kalau tak tahu, tak dimaafkan. Perkara yang ketiga, apa lagi? Banyak lagi lah kan, tambah lagi perkara. Jadi kesimpulannya dua tadi lah. Yang pertama sekali, perkara yang wajib. Perkara yang wajib ni juga bukan fiqh saja, fardhu ain ni bukan fiqh saja, tapi fardhu ain juga adalah termasuk yang berkaitan dengan akidah kita, yang berkaitan dengan Quran. Apa yang ada dalam Quran tu sepatutnya semua orang Islam tahu. Sebab itulah belajar ni yang Nabi SAW sebut ni, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu tu wajib ke atas umat Islam, lelaki dan perempuan. Tu maknanya yang pertama sekali ilmu agama, bukan pergi sekolah. Kan sekarang ni kita kata wajib pergi sekolah kan, kalau tak pergi sekolah kena denda dan sebagainya. Yang wajib agama, kita tambah satu lagi, wajib belajar agama. Siapa yang kena belajar ni? Siapa yang kena mengajar? Ayah-ayah lah. Jadi ayah kena ajar anak dia, ayah kena ajar orang-orang yang berada di bawah dia, iaitu isteri dan sebagainya lah. Kalau ada isteri, kalau ada khadam dan sebagainya. Jadi kalau tak ajar, salah ayah. Kalau ayah tak mengajar, dia wajib hantar anak dia kepada orang yang boleh mengajar. Macam tu. Sebab itulah isteri-isteri kalau ikutnya hukum, dia tak boleh keluar daripada rumah. Kalau keluar daripada rumah tanpa izin, suami tak benar, dia nak keluar juga tak boleh, haram isteri tu keluar. Tetapi isteri-isteri boleh keluar kalau nak pergi belajar, kalau lah suami dia tak ajar. Boleh keluar, maknanya tak kira lah, maknanya sama lah juga kalau suami dia tak benarkan tutup aurat, berarti dia wajib tutup aurat, jadi boleh tutup aurat pada masa tu. Jadi begitulah ceritanya. Jadi benda perkara-perkara ni adalah perkara-perkara yang sepatutnya kita tahu. Itu nombor satu. Yang disebut sini, Allah Subhanahu Wa Taala buat cerita kepada kita bahawa mendekati pokok ni tak boleh. Gitu. Jadi Nabi Adam pun dah tahu dah tak boleh. Sebab itulah dia tak pergi mendekati pokok tu, kecuali apabila dia telah fanasia, dia pun lupa. Jadi dia pun mendekati pergi kepada pokok tu dalam keadaan dia lupa. Jadi tu perkara pertama lah. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut peringat kepada Nabi Adam ni, bukankah aku dulu dah ingatkan kamu? Jadi Nabi Adam mengakulah. Dan yang kedua, bukankah Allah Taala telah ingatkan tentang syaitan? Jadi syaitan ini, syaitana ni ialah nama gelaran kepada sesiapa saja, tak kira manusia ataupun jin, yang melampaui batas, yang mengajak kepada kejahatan. Gitu, itu syaitan. Jadi syaitan tu gelaran lah, nama yang tu iblis. Iblis tu ketua kepada syaitan. Jadi syaitan ni syaitan al-jin wal-insi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi syaitan ni bukan jin saja, bukan tak nampak saja, yang nampak boleh jadi syaitan jugalah. Jadi betul lah orang kata kan, ni syaitan ni siapa? Tu mengajak kepada kejahatan tu. Tu betul sebab Quran tu maknanya mempraktikkan Quran, tu nama dia. Jadi Allah Ta'ala dah peringatkan dalam Quran ni bukan sekali, bukan kita kata bukan 2 kali, bukan 10 kali, bahkan kita kata ratus kali dalam Quran sebut bahawa syaitan ni secara langsung, secara tak langsung Allah Ta'ala sebut syaitan ni adalah musuh kepada manusia. Jadi oleh kerana itulah maka fattakhizuhu aduwa, dalam Quran kata, maka hendaklah kamu ambil syaitan sebagai musuh. Jangan kata dak, mungkin saya okey kot, dia syaitan saya okey sikit.
Nabi seorang je. Yang mana Nabi telah Islamkan jin yang ada dalam ni kan. Jadi setiap kali manusia dilahirkan, dalam Quran sebut dia ada korin ni kita sebut pasal korin pak, korin ni, jin korin, hantu korin tu memang ada, kan lahu korina dalam Quran. Korin ni dalam bahasa Melayu asal makna ialah yang bersama, itu yang sentiasa bersama. Jadi manusia ni setiap dia apabila dia lahir saja, maka Allah Ta'ala akan letakkan pada dia tu satu ekor, bukan ekor, dia tak ada ekor, saya pun tak tahu dia ada ekor tak ada ekor, dalam gambar ada ekor, dia ada korin. Korin tu lah dia akan bersama-sama dengan kita. Kenapa Allah Ta'ala jadikan macam tu? Jangan tanyalah Allah Ta'ala, kalau nak tanya ni banyak lah kan, kenapa jadi syaitan? Kalau tak ada syaitan bagus tak? Semua manusia akan jadi bagus? Tak juga, manusia ada nafsu. Jadi maknanya sekarang ni Allah Ta'ala dah jadikan, dah bagi warning kepada kita, syaitan ni akan musuh pada kamu, dan dia sentiasa mengajak kepada benda-benda yang buruk. Setelah daripada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengaku salah. Jadi kalau masuk mahkamah kan, kalau mengaku salah ni baguslah, dikurangkan hukumannya. Kalau tak mengaku salah, tiba-tiba bersalah, mahkamah kata awak bersalah, maka hukumannya teruk sikit lah. Gitu. Jadi mengaku salah. Bagaimana dia kata Nabi Adam ni mengaku salah? Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala, lalu berkatalah kedua-duanya, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, pengakuan Nabi Adam, dan juga bagus menjadi pengakuan kita sebut, kita ulang selalu benda ni kan, untuk menunjukkan kita ni mengaku salah, banyaknya kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia ialah Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, anfusana, diri kami sendiri. Bukan zalim orang lain, yang zalim orang lain tu cerita lagi, banyak lagi. Ni zalim diri kita pun dah banyak ni. Bila kita seorang tu katakan buat dosa dia dengan manusia, dosa dia dengan sendiri, dosa dengan dia lah, macam orang syirik, macam apa tu zalim tu semua tu tu menzalimi diri sendiri. Jadi ada menzalimi orang lain tu tambah lagi, tapi menzalimi diri sendiri ni yang dibuat oleh Nabi Adam, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, jadi jika sekiranya kamu tidak ampunkan kami, wa tarhamna, dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami jadilah orang-orang yang khasir. Jadi secara tidak langsung ayat ni walaupun bunyi macam mengaku je, tapi sebenarnya ialah nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Adam minta ampun kepada Allah, ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami, habislah kami macam ni, teruklah kami. Jadi stop situ. Itu menunjukkan bahawa kita mengaku salah. Jadi baiklah kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaku salah sentiasa, supaya kalau mengaku lebih, memang pun kita ni sebenarnya tak cukup kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia istighfar dalam Al-Quran sebut 70 kali paling kurang, dalam setengah riwayat lagi dia kata 100 kali. Jadi maknanya dia ada 70 kali, dia ada 100 kali tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita ni yang lebih teruk ni, yang banyak dosa ni, Nabi memang tak ada dosa. Sebelum, selepas, dulu, kini dan selamanya memang Nabi tak ada dosa. Jadi sekarang ni yang ada dosa tu kita, umat dia kan. Jadi kalau kita ni kurang daripada 70, kurang daripada 100 istighfar, tapi istighfar sungguh lah, bukan istighfar petik tu kan, petik sekarang ni macam-macam lah cikgu dia. Jadi totek tu kan, kadang-kadang mulut bergerak jadi macam orang Arab ada juga mana tu, nampak mulut bobek-bobek apa benda pula tahulah kan, tapi tengah hisap apa tepi kedai tu, hisap, orang tahu hisap apa, tak tahu orang panggil tu hisap hogah kan. Dekat adalah, tapi bunyi nampak macam tasbih, tapi sambil hisap tu kita pun pening kepala. Kita insya-Allah lah bukan macam tu kan. Jadi kita Nabi Adam ni Allah Taala cerita dia telah sebutkan benda ni pengakuan dosa dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan Nabi Adam lah. Lepas tu Allah Taala kata, tapi Allah Taala telah campakkan Nabi Adam ni daripada syurga. Dua-dualah sekarang ni. Jadi sekarang ni Allah Taala pun sebut dalam Quran, kita ambil ringkasannya. Allah Taala kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Jadi bagi kamu sekarang turun, dua-dua ni iblis
dan juga Nabi Adam dan juga Hawa, 3 lah jadi manusia dan juga iblis tadi tu Allah Ta'ala pun jatuhkan. Inilah yang kita nak cerita nanti akan datang tu, yang kita kata tu, iaitu apa, perdebatan di antara Nabi Musa dan juga Nabi Adam. Yang Nabi Musa komplain kepada Nabi Adam bila dia berjumpa tu, kenapalah kau lah yang menyebabkan kami semua ni duduk atas bumi yang sangat-sangat susah ni kan, kena cari makan sendiri, kena kerja sendiri, kena tanam pokok sendiri, kena macam-macam. Jadi sekarang ni pun dia pun kata, jadi apa jawapan dia akan datang insya-Allah. Bukan habis ni, tak habis lagi ni, insya-Allah. Ada 10 minit lagi. Jadi seterusnya sekarang ni Allah Ta'ala sebut ni bumi. Sekarang ni turun bumi. Kenapa turun di bumi? Jangan tanya banyak lah kan, tanya banyak pula tanya bumi. Kenapa tak pergi planet Neptune ke Venus ke macam-macam lah kan. Allah Ta'ala dah siap dah. Semasa Allah Ta'ala nak ciptakan manusia ni, Allah Ta'ala dah sebut dah sebenarnya kan. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam tu. Khalifah kan, fil ardi khalifah, di atas muka bumi tu khalifah. Macam mana pula, macam ni, macam dah tahu, macam dah plan dah. Memang Allah Ta'ala tahu semua benda. Jadi jangan kadang-kadang setengah-setengah benda ni kita pun kadang-kadang kalau berfikir banyak sangat di luar kemampuan otak kita. Otak kita ni kecil, small damage je otak kita kan. Imam Ghazali kata otak manusia ni dia macam kata, macam otak kita ni kecil tapi kita nak fikir benda yang tak mampu, jadi hancurlah. Serupa dia kata seperti kita letakkan satu benda yang besar di atas penimbang yang kecil. Penimbang kecil ni apa? Timang emas. Timang emas ni dia sangat sensitif tau, dengan gram-gram pun dia boleh ukur. Tapi kalau orang timbang tu kayu balak tu, dia tak boleh timbang dengan penimbang emas tu. Ambil kayu balak letak atas penimbang emas tu, hancur penimbang tu. Otak manusia macam tu lah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita ada benda-benda kita tak mampu nak fikir, nak fikir macam mana? Tak boleh nak fikir. Jadi itulah di antaranya ialah masalah qada dan qadar. Jadi macam mana kita tengok nanti lah. Jadi Allah SWT sebut dalam Quran ialah di bumi. Sekarang ni sampai ke bumi. Bumi ni apa? Walakum fil ardi mustaqarrun. Allah Ta'ala kata bagi kamu fil ardi, di atas bumi itu mustaqar. Mustaqar tu makna tempat tinggal. Atas tempat lain planet Marikh ke tak boleh tinggal. Tengok macam pada pasir nak tinggal macam mana. Air pun tak ada, oksigen dia tak ada. Contohnya, jadi bumi ni semua ada. Allah Ta'ala sediakan oksigen untuk hidup. Untuk hidup basic tu memang dah boleh dah. Ada oksigen, ada air. Manusia kata ada air boleh hidup, tak boleh hidup. Yang tu duduk gempa bumi tu semua apa ni, sebab tak cukup air lah kan. Kalau makanan okey lagi, kalau tak ada dalam masa tertentu. Tapi kalau tak ada air, terpaksalah minum air kencing sendiri dan sebagainya tu yang hidup tu dalam apa ni, gempa bumi di Turki baru ni kan. Jadi maknanya sini ialah Allah Ta'ala ni dah sediakan atas muka bumi ni mudah. Ada tempat, ada sungainya, sungai ni tawar, air lautnya masin. Kalau jadi air laut tu tawar, jadi masalah pula manusia ni kan, kita kata jadi maknanya sekarang ni semua benda tu dah ada atas muka bumi ni, ready dah. Macam ready made dah, siap dah, manusia pergi je dah boleh hidup macam tu. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Tu dia kata mustaqar, itu maksud mustaqar sebagaimana yang disebutkan. Istaqarra yastaqiru, kita ada guna juga perkataan sini, kita guna qarar. Qarar tu maknanya lah tetap, mana boleh dengan senang lelang, tak ada masalah. Jadi mustaqar tempat kamu menetap di atas muka bumi ni. Kemudian wa mata'un, dan kemudian ada satu lagi, kamu boleh hidup dengan tetap. Kemudian mata ni senang lenang, maknanya kamu dapat berseronok situ. Tetapi Allah Ta'ala sebut ni ilahin, bukan selama-lamanya, ilahin saja. Ilahin maknanya sampai kepada satu masa yang tertentu. Satu masa ni macam mana? Satu masa untuk setiap manusia ialah umur dia. Jadi maknanya kalau seronok-seronok pun, kalau masa kecil-kecil, masa baby lagi, tak boleh seronok sangat pun lah. Nak bergerak pun tak boleh, duduk pusing-pusing atas tu je dalam buaian. Tapi bila dah besar sikit dah boleh bergerak, lepas tu pergi sekolah, lepas tu dah muda, lepas tu bila dah lama sikit tak larat dah, bawa lah apple ke apa benda, tak boleh lah, tak larat dah kan. Last kali makan ikut kabel minum susu ikut kabel duduk di ICU, lepas tu tak ada dah, tinggallah dunia ni. Itulah makna ilahin, kata seronok-seronok tu ilahin. Jadi ingat benda tu, Allah Ta'ala dah sebut dah bahawa manusia ni sampai ke situ saja. Sekarang ini kita kita pergilah kepada nilah kesimpulan dah. Habis cerita ni insya-Allah. Lepas daripada ni kita akan sambung lagi sikit, iaitu kisah Nabi Adam.
dalam kehidupan yang terakhir, akhir-akhir dalam hidup Nabi Adam lah kita katakan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan ialah Allah Taala jadikan atas dunia ini Allah Taala campurkan dua, iaitu nombor satunya iblis, yang keduanya Nabi Adam manusia, Nabi Adam dan juga Hawa. Jadi kenapa campur sini dua-dua, kenapa tak campurkan iblis itu ke planet lain tak? Biar dia tak kacau kita tak? Tak. Dia jadi macam kita ni campur dua-dua, masuk kat di mana apa panggil dekat Afrika tu safari tak? Safari itu maknanya ada di situ apa ni singa, ada di situ buaya, ada di situ apa ni seladang, semua binatang semua ada di situ semua. Jadi bertarunglah mereka untuk hidup. Jadi macam itulah. Kenapa tak letakkan apa ni jaring-jaring yang memisah-misah kan? Iblis campur di Pluto jauh sikit. Manusia letaknya di bumi. Barulah tak ada kacau kita kan? Tak, Allah Taala dengan takdir dia memang itulah. Sebab itulah Allah Taala bagi warning kepada kita, jaga-jaga sikit. Iblis dan juga geng-geng dia ni, tentera-tentera ni. Jadi Allah Taala akhirnya kesimpulan dia ialah jadikan dunia ni tempat pertarungan di antara manusia dan juga iblis. Dan iblis ni hidup dia adalah sebab dia ni tua, yang kita baca pada minggu sebelum daripada ni, tak mati. Dia minta doa kepada Allah Taala, bukan minta doa, minta kepada Allah direct, bukan doa ni direct kepada Allah ni, bercakap direct, minta supaya dia tak mati. Akhirnya Allah Taala perkenankan permintaan dia dan dia tak mati, dan dia jadi ketua. Nabi Adam mati, gitu. Jadi Nabi Adam mati, anak dia dah timbullah. Kita akan baca insya-Allah pada minggu depan, ada masalah dengan anak dia ni, anak-anak Nabi Adam, bergaduh dan sebagainya. Tapi iblis tak mati. Sebab iblis tak mati tu, sehinggalah sampai selepas daripada Nabi Adam ni, bila Nabi Adam dah tak ada, akhirnya manusia sampai kepada zaman Nabi Nuh tu, manusia semua sesat. Berapa ribu saya tak tahulah nombor dia kan. Tapi sesat semua. Jadi teruklah manusia. Lalu Allah Taala utuskan Nabi Nuh alaihi salam untuk tarik balik manusia ni kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dunia ni adalah pertarungan. Jadi kita kena ingatlah, siapa yang tak buat kerja, maka tak lawan iblis, maka dia akan terperangkatlah, masuklah dalam iblis punya tu. So jaga-jaga iblis tak berehat malam siang sekarang ni dia gunalah tentera-tentera dia macam-macam kan. Dunia ni bulat, jadi 24 jam. Jadi kemudian ada pula sekarang ni kemudahan yang canggih kita boleh tengok 24 jam insya-Allah, non-stop. TV pun ada banyak channel, internet lagi lah banyak channel, tak tahu channel berapa, tak ada channel lah. Semua boleh bergerak, semua orang jadi pelakon, semua orang jadi ini, semua orang boleh menyesatkan orang, semua orang boleh mengajar kebaikan pada orang. Jadi maknanya kita sekarang ni terdedah sangat-sangat dahsyat duduk dalam bilik pun, duduk dalam selimut pun, duduk dalam kain pun, dia berbunyi benda tu letak telinga. Jadi maknanya pertarungan tu makin hebat lah. Jadi kita kena bekerja makin hebat insya-Allah kan. Orang yang baik kena bekerja makin hebat jadi itu hakikat dunia. Allah Ta'ala mana ceritakan yang ulama-ulama. Jadi akhirnya sampailah kepada, insyaAllah ada 4 minit lagi kan tak? Cerita pasal penakhiran kisah Nabi Adam. Penakhiran. Ada 2 hadis yang disebutkan oleh Nabi kita SAW yang disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Yang pertama sekali adalah kisah perdebatan. Saya tak nak cerita dulu kisah perdebatan, nak cerita pasal akhir hayat Nabi Adam alaihissalam dulu. Nabi Adam alaihissalam sebelum daripada meninggal, umur dia berapa ni? Ada yang kata 300 lebih, tapi wallahu alam tidak disebutkan oleh Al-Quran, tak disebut oleh hadis, tak disebutkan oleh Nabi. Dan ulama-ulama hanya mengambil number umur Nabi Adam daripada kisah-kisah Israiliyat. Jadi kisah Israiliyat ni, yang sebagaimana kita sebut permulaan dulu masa kita punya kelas yang pertama dulu, ialah boleh kita dengar tetapi tidak boleh dijadikan hujah lah, gitu. Kecuali satu benda yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Adam ini alaihi salam, dia rasa dah dekat-dekat nak meninggal, dia tiba-tiba dia rindu kepada nak makan buah syurga. Dia teringat kepada buah syurga. Buah syurga tu macam mana, wallahu alam lah. Buah durian, buah dan syurga semua ada benda kan. Nak makan apa-apa pun boleh. Jadi teringat kepada buah syurga. Jadi dia pun beritahulah kepada anak-anak dia. Ada setengah riwayat kata anak Nabi Adam ni ada 40 orang. Bunyi dah kena stop dah. Jadi kita berhentilah dulu. Sebab apa? Sebab supaya suspend. Apa jadi sebenarnya? Dia pun minta kepada anak-anak dia.
tolong ni lah, apa ni, tolong, boleh tak tolong ke ayah dia lah kan, ayah dia panggil Abi ke, benda tak tahulah kan. Dia kata boleh tolong cari ni tak, pergi cari buah, ayah rasa nak makan buah lah, dia kata. Dia sebut buah macam ni. Jadi anak-anak dia pun pergilah cari buah tu. Jadi Nabi Adam ni tinggal dengan Hawa. Itu pergi cari buah ni. Ini kisah ni ada dalam hadis hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi akhirnya apa jadi? Jadi kita berhenti situlah insya-Allah kan, bila dia pergi cari buah tu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah 2 kali lagi insya-Allah kita akan tamatlah kisah Nabi Adam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.